Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, assalamualaikum tuan-tuan. Waalaikumsalam Datuk. Datuk Rosli Atan ada turut serta, iaitu pengasas Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Ya, tuan-tuan, ceramah pada malam ini ditaja penuh oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dan saya minta maaf sebab tak ada ada super yang tulis apa ni, tapi dekat status saya tu ada link untuk tuan-tuan, link terus kepada YBIM, Yayasan Budi Ihsan, dan di situ je ada link untuk tuan-tuan terus donate dan terus menderma untuk saham akhirat anda dekat sana nanti. Jadi tag yang dekat online ni saya dah cuba beberapa kali, tak dapat nak online sebab ada masalah, saya pun tak tahu berapa kali dah, lebih kurang dalam 15 minit saya cuba tapi tidak berjaya juga. Tapi lala saya terpaksa online dalam keadaan kosong saya punya skrin, tanpa ada tagline ataupun ada banner YBIM, minta maaf. Tetapi dekat status saya ada link page FB untuk Yayasan Budi Ihsan Malaysia, dan ada link terus untuk tuan-tuan menderma. Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni tuan-tuan satu badan yang ditubuhkan untuk membantu golongan asnaf di seluruh negara, termasuk Sabah Sarawak tuan-tuan. Ada wakil walaupun zaman PKP ni, zaman PKP fasa 1, 2, 3 tak boleh gerak, tapi Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni berjaya dapat pergi seluruh Malaysia. Sebab apa? Ada wakil-wakilnya yang tolong menyampaikan bantuan terhadap asnaf. Ratusan, malah saya rasa ramai yang telah mendapat jasa baik bakti daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini tuan-tuan, untuk meneruskan satu usaha yang baik supaya dapat merasai kenikmatan Allah bersama, iaitu nikmat bagi mereka yang ada kelebihan rezeki yang Allah berikan kepadanya, maka diberikan, dikongsikan bersama saudara-saudara kita yang kurang bernasib baik. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi insya-Allah kita akan teruskan pengajian pada malam ini, dan saya gesa kepada tuan-tuan supaya malam ini terus memberi sokong kepada YBIM, Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Macam mana? Dekat status saya tu ada page, tolong like dan tengok aktiviti yang mereka laksanakan, aktiviti charity, kebaikan untuk masyarakat kita, dan ada link untuk terus menderma. Tuan-tuan menderma walaupun sedikit, walaupun dalam tak banyak dan seumpamanya, tapi alhamdulillah kalau tuan-tuan dapat berikan dengan sebaik mungkin, dapat beri dengan seikhlasnya. Jadi inilah pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia akan menyalurkan bantuan itu kepada mereka yang memerlukan. Secara automatik bantuan yang tuan-tuan sampaikan itu menjadi amal jariah. Kita tak payah susah-susah nak cari fakir miskin, tapi Yayasan Budi Ihsan Malaysia dia ada link dia. Macam mana nak kenal, dia ada kontak, dia dapat detect sesiapa yang memerlukan bantuan. InsyaAllah satu usaha yang baik, walaupun kita tak dapat banner yayasan, tapi kita sokong Datuk Rosli Atan yang pengasas Yayasan Budi Ihsan ini supaya dapat diberikan sokongan ini dan dapat disalurkan dengan lebih mudah, iaitu dia memudahkan kerja kita dan kita juga memudahkan dengan menyalurkan dana sebanyak mungkin dan seikhlas mungkin. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita nak cerita tentang fiqh salat sunat. Terutama kita nak ceritakan tentang solat sunat witir ni. Ada fiqh-fiqh, ada hukum yang tertentu. Baik, berdasarkan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i ini tuan-tuan, fiqh solat sunat ini kalau kita bincangkan secara detail dia banyak, tapi kita tak tumpukan secara keseluruhan. Tapi kita nak ceritakan dari segi sudut simple dan asas-asas berkaitan dengan hukum yang ada kaitan dengan fiqh salat sunat itu sendiri. Terutama kita nak bincangkan tentang hukum berkaitan dengan salat sunat witir. Baik, perbahasan secara ringkas tuan-tuan.
Dalam mazhab Syafi'i ada dibahaskan bahawa solat sunat ni ada 3 jenis. Solat sunat di dalam mazhab Syafi'i ni ada 3 jenis. Pembahagian ini diberikan supaya dapat dilaksanakan dengan, dapat difahami dengan baiklah. Baik. Pembahagian solat sunat ni pertama ya, nafilatun muaqqatah, iaitu solat sunat dalam bentuk sementara. Dia bukan selalu ada, tuan-tuan. Dia setahun sekali saja. Apakah solat sunat yang sementara waktu saja, iaitu solat tarawih. Solat tarawih ni solat yang sementara saja, dia kadang-kadang ada. Dia bukan dalam tempoh yang macam contoh solat ba'diyah, qabliyah, ya. Jadi solat yang macam ni tuan-tuan, dia kadang-kadang ada, maksudnya dalam tempoh yang sangat kejap, iaitu sebulan 30 kali ataupun 29 kali, setahun hanya sekali saja. Itu solat tarawih. Dan kedua, solat sunat yang ada sebab. Solat sunat yang ada sebab ni tuan-tuan, ada 3 jenis pula. Solat sunat yang ada sebab, dia mempunyai 3 jenis. Itu sebab yang terdahulu, kedua sebab yang datang sekali, dan ketiga iaitu solat yang mana sebabnya datang kemudian. Ini solat yang bersebab. Maksudnya ada solat sunat yang mana sebabnya datang dulu. Apakah solat yang datang dulu? Contoh, kita buat sebabnya dulu, lepas tu barulah kita dirikan solat sunat. Contohnya apa? Solat sunat yang ada sebab, contoh kita tawaf 7 kali. Lepas tawaf, sama ada tawaf wajib ataupun tawaf sunat, sehabis selesai saja kita daripada solat sunat tawaf, kita mengerjakan solat sunat 2 rakaat. Ini digalakkan tuan-tuan. Kita digalakkan untuk melakukan sebegitu. Nampak tu? Ya, sebab apa dinamakan sebab datang awal? Kita buat dulu kemudian baru solat sunat. Dan antara sebab lain iaitu solat tahiyatul masjid. Kita salat tahiyatul masjid selepas kita masuk masjid. Kita masuk masjid dahulu, barulah lepas tu kita salat sunat tahiyatul masjid. Tak ada dalam sejarah kalau kita solat sunat tahiyatul masjid daripada rumah, lepas tu bawa masuk masjid. Tak ada. Nampak sebab apa? Sebab datang terdahulu. Yang macam tu juga kalau tawaf, kita tawaf dulu, bawa solat sunat. Ini bermakna sebab datang dulu. Tak ada dalam sejarah kita solat sunat 2 rakaat, lepas tu baru tawaf. Tidak. Dan begitu juga sunnatul wuduk. Disunatkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi menggalakkan kita lepas berwuduk, tak kira lah wuduk bila-bila sekalipun, petang, pagi, siang, bila-bila saja. Kadang-kadang kita rasa panas, rasa badan tak selesa, maka kita kata nak berwuduk lah. Dia berwuduk. Lepas wuduk tu disunatkan kita solat sunat 2 rakaat. Nampak tak? Ya, Nabi kata siapa yang berwuduk lepas tu solat 2 rakaat, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah. Ya, satu fadilat yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka yang memperbanyakkan solat sunat. Jadi solat sunat wuduk ni sebab datang dulu. Selepas tu barulah kita solat sunat antaranya. Dan sababun muqaran, iaitu sababun ataupun sababun muqarin, iaitu sebab yang datang sama sekali, dia datang serentak. Ya. Apakah solat sunat yang sebabnya datang serentak? Iaitu solat sunat gerhana matahari dan solat sunat gerhana bulan. Ini ya, kita kan solat ada tak dalam sejarah kita solat sunat gerhana, kita solat dulu lepas tu datang gerhana? Tidak. Ataupun kita dah biar gerhana bulan ataupun gerhana matahari biar berlalu, barulah kita pula nak solat sunat? Tak ada kan? Maksudnya kita solat serentak sama-sama. Gerhana bulan solat, gerhana matahari kita pun solat. Ya, ini solat yang bersebab, yang ini sebabnya sama sekali kita buat gerhana dan sama-sama kita buat solat sunat. Dan ketiga, sababun mutaakhirun, iaitu sebabnya datang kemudian. Kita solat 2 rakaat dan sebabnya datang selepas itu. Apakah dia? Iaitu solat sunat istikharah. Ya. Dan solat sunat hajat contohnya. Dan lain solat sunat musafir. Macam mana saya nak terangkan tuan-tuan? Terangkan macam mana kita solat sunat 2 rakaat, selepas itu barulah kita buat sebabnya. Contoh, kita solat sunat istikharah. Kita solat 2 rakaat, lepas tu barulah kita berdoa istikharah pada Allah. Ya Allah, aku berdoa padamu. Ya, di hadapanku ini ada 2 gadis, tak tahu nak pilih mana satu. Contohnya lah kan. Ya, bukan saya dah kahwin. Tapi nak tambah satu lagi, apa salah? Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan solat sunat musafir. Solat sunat musafir, kita solat 2 rakaat dulu, kemudian sebab datang kemudian, iaitu sebab musafir.
Solat 2 rakaat, lepas tu barulah kita pergi solat musafir. Nampak tu ya. Dan antara lain solat sunat yang sebabnya datang selepas itu, solat sunat hajat. Ya, Allahu Akbar, lepas solat barulah kita minta hajat. Antara lain solat sunat yang mana sebabnya datang kemudian, iaitu solat sunat ihram. Ya, maksudnya kita dah solat sunat ihram, baru lepas tu kita niat ihram. Ini yang disebutkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mana masuk, ada yang baru masuk juga. Baik, dalam hal ini kalau kita lihat ya, ini 3 jenis. Pertama, solat yang sementara, dia tak selalu, setahun sekali, itu solat sunat tarawih. Dan solat yang bersebab. Solat bersebab ni ada 3. Yang sebab datang dulu, sebab yang datang serentak, dan sebab yang datang kemudian. Baik. Okey, dan kedua, dia tidak terikat dengan waktu, namanya nafilah mutlaqah. Sunat-sunat mutlak, dia tak ada terikat dengan ba'diyah ke qabliyah ke apa-apa. Dia selagi mana tidak terikat, dia tidak dilakukan pada bulan-bulan yang pada waktu-waktu yang diharamkan, maka diboleh. Contohlah, kita dah solat ba'diyah 4 rakaat ya, dah tak tahu, kita rasa ada banyak kosong lagi ni, daripada tak ada banyak buat kerja, baik solat sunat. Solat apa lagi ada? Maka dia mengerjakan solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni tak ada sebab sahaja aku solat tarawih, sahaja aku solat ba'diyah zuhur, sahaja aku solat, tak ada. Dia sahaja aku solat cukup, ataupun sahaja aku solat sunat 2 rakaat. Dia solat mutlak. Maksudnya dia tidak ada dikhususkan dengan waktu tertentu, dan tidak juga dikhususkan dengan sebab tertentu, mutlak. Ya. Baik, ini dikatakan jenis solat ada 2, yang berwaktu dan tidak berwaktu, iaitu secara mutlak. Baik, kalau kita lihat dari segi sudut pembahagian, ulama mazhab Syafi'i dia bahagi lagi tentang solat sunat yang dari segi sudut hukum solat berjemaah. Dia kata aqsamun nawafil min nahiyatil jamaah. Dia kata solat sunat ini dari segi sudut berjemaahnya ada 2 jenis. Ya. Yang pertama, yang disunatkan berjemaah. Yang kedua, ada solat sunat yang tidak disunatkan. Ya, maksudnya tidak disunatkan, maksudnya bukan bidah, bukan haram, tidak. Ya, maksudnya ada yang digalakkan untuk melaksanakan secara berjemaah, dan ada juga solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Tapi harus kalau nak buatkan. Apakah solat sunat yang digalakkan berjemaah? Iaitu solat sunat 2 hari raya. Itu digalakkan. Tapi kalau nak buat bersendirian, boleh tak? Boleh. Contohnya kalau kaum ibu katakanlah dia tak nak solat berjemaah, solat hari raya dekat masjid ataupun surau terdekat, dia nak duduk kat rumah semayang seorang-seorang, boleh tak? Boleh, tak ada masalah ya. Tapi dia tak dapat fadilat dengan khutbah. Sedangkan kalau solat hari raya secara berjemaah, bukan saya dia mendapat fadilat ataupun ganjaran yang besar, solat berjemaah malah dia dapat pahala mendengar khutbah dan mendapat manfaat daripada isi kantungan khutbah itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalau kita lihat di sini, ini solat sunat yang digalakkan berjemaah, iaitu solat hari raya Aidul Fitri dan solat sunat hari raya Aidul Adha. Dan begitu juga solat sunat gerhana bulan dan gerhana matahari juga digalakkan buat secara berjemaah. Tapi kalau kita nak buat seorang-seorang, boleh tak? Boleh. Tapi kurang pahala lah. Sebab apa? Dia afdaliyahnya secara berjemaah. Tapi kalau kita kata malah nak pergi masjid, apatah lagi musim PKP ni, solat dekat rumah je lah, tak ada masalah, dibolehkan juga. Cuma bukanlah arti kata solat hari raya, bukanlah arti kata solat gerhana ini kalau buat seorang-seorang tak sah. Tidak, sah, cuma membezakan antara yang afdal dan kurang afdal ya. Baik, antara lain solat sunat yang digalakkan berjemaah, iaitu solat sunat tarawih. Ini yang kita melalui sekarang ni lah ya. Tapi yang ada family dia berjemaah lah. Tapi kalau yang seorang-seorang tak dapat berjemaah, tak apa, insya-Allah niatnya untuk berjemaah, sebab tahun sebelum ini kebiasaannya dia melakukan tarawih secara berjemaah, tapi musim PKP ni tak boleh nak berjemaah, maka bolehlah, insya-Allah Allah tetap kurniakan dia pahala supaya mendapat pahala ganjaran yang besar, iaitu seolah-olah dia solat tarawih secara berjemaah ya. Baik, kedua, ada solat yang tidak digalakkan, tidak disunatkan berjemaah. Ya, seperti mana solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, solat sunat hajat, solat duha, apa lagi, ada macam-macam lagi lah yang kita nak sebutkan di sini, yang tidak disunatkan berjemaah. Tapi sekali-sekala kalau nak berbuat jemaah, boleh tak? Boleh, tak ada masalah, hukumnya boleh. Contoh solat sunat hajat,
kita lakukan secara berjemaah, hukumnya boleh tak? Hukumnya dibolehkan. Ya, kadang-kadang kita nak buat solat duha berjemaah, ada kaum ibu dia kadang-kadang sebelum kuliah duha tu dia pun buat duha berjemaah. Dia kata kami buat bukan selalu ustaz, sekala-sekala kami nak buat, nak rasa feeling. Boleh, tak ada masalah. Namun solat sunat seperti solat sunat duha ni lebih digalakkan kalau kita lakukan secara berjemaah, secara bersendirian, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT. Minta izin saya tekak kering sikit minum air. Bismillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok dari segi dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, ada tingkatan solat sunat dari segi afdaliyahnya. Ada dari segi sudut afdaliyahnya. Maksudnya menurut para ulama, solat sunat yang paling afdal, yang paling tinggi kedudukannya iaitu solat al-aidain, iaitu 2 hari raya. Itu paling tinggi. Ini pendapat mazhab Syafi'i lah. Ini ranking dia. Yang pertama kedudukan rankingnya solat sunat 2 hari raya. Ya, sebab apa? Dalam hal ini ada sebagai ulama mazhab Syafi'i yang mana dia disebutkan bahawa dia ada ulama mengatakan dia wajib. Ada sebagai ulama mengatakan dia wajib, dan tapi pendapat yang rajih menyatakan bahawa ia adalah solat sunat, adalah di solat sunat, dia bukan solat sunat wajib. Ya. Baik. Kuliah duha ke ustaz? Alah, salah type. Apa salah? Itu pun nak ambil berat sangat. Salah type. Situ saya tulis kuliah duha FB. Tersilap, minta maaf, ya. Dia tersilap tulis tu, dia tidak mencacatkanlah kuliah tu, ya. Tidak mencacatkan kuliah. So kita ignore sajalah, ya. Baik. Jadi menurut ulama mazhab Syafi'i, solat sunat yang paling afdal iaitu solat 2 hari raya. Baik. Kemudian rentetan seterusnya adalah solat gerhana matahari. Dan ketiga kedudukannya solat gerhana bulan. Yang keempat solat sunat minta hujan. Ini tingkatan-tingkatan dia. Kelima, solat sunat witir. Solat sunat witir ni dia jatuh pada nombor 5. Kemudian solat sunat rawatib iaitu qabliyah dan ba'diyah, dan paling afdalnya adalah antara solat-solat rawatib ni yang paling afdal adalah solat sunat fajar. Ya. Baik, kemudian tarawih, lepas tarawih iaitu solat sunat duha, dan kemudian solat sunat yang lain. Ya, jadi turutan-turutan yang disebutkan oleh para ulama. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan teruskan sebelum sampai pukul 11.30 ni. Jadi insya-Allah siapa ada soalan yang nak ajukan soalan, boleh ajukan soalan dekat bawah. Nanti insya-Allah saya akan cuba jawab dengan sebaik mungkin. Dan satu lagi saya minta kepada tuan-tuan supaya memberi sokongan kepada penaja kuliah pada malam ini, iaitu Yayasan Budi Ihsan Malaysia, iaitu dengan klik page-nya dan tekan like. Kita nak tengok aktiviti, tanda kita sokong usaha yang disampaikan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dan kat link saya tu ada link untuk donation, so jangan lupa tekan. Dia direct terus masuk ke dekat macam mana dia terus ke debit card dan sebagainya. Senanglah masuknya, tak perlu kita nak cari nombor akaun, tekan link saja dia terus pergi kat mana, cuba masuk kat akaun bank, tunggu tag number, approval lah, derma. Senang saja. Jadi sedekah walaupun RM10, walaupun RM50, tuan-tuan, tak banyak pun tak apa, janji sedekah. Sebab apa? Kita nak memenuhi ruang usaha kebajikan, sama-sama kita membantu. Kita tak mampu nak lakukan seperti Yayasan Budi Ihsan yang pusing satu Malaysia. Kita sekadar membagi duit pun alhamdulillah, memberi sokongan dari segi sudut material alhamdulillah, itu pun sudah cukup memadai dan cukup dihargai oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Ya, jadi sokong usaha dakwah yayasan kami, iaitu Yayasan Budi Ihsan. Klik like, ya, dan ada link untuk donation, tekan dan derma lah tuan-tuan. RM10 pun tak apalah, RM50 ke, lagi banyak lagi bagus. Ya, ini amal jariah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tolong saudara kita yang dalam kesusahan ni sekarang, insya-Allah, man yassara musliman yassarahullahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang memudahkan orang muslim dekat dunia ni, orang susah ni, kita bantu. Kita bantu YBIM untuk memudahkan asnaf, dan YBIM sampaikan duit kita untuk memenuhi keperluan mereka. Kita dah memudahkan YBIM, dan kita sudah memudahkan saudara-saudara kita yang fakir miskin. Maka tuan-tuan, insya-Allah dekat akhirat Allah akan mempermudahkan urusan kita, dan mudah insya-Allah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan terus menyokong Yayasan Budi Ihsan. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan tentang solat sunat
sebahagian perbincangan mengenai solat sunat, ya, tentang pembahagiannya, yang mana kalau kita lihat, ya, ada yang disunatkan dilakukan secara berjemaah dan tidak disunatkan. Namun yang tak disunatkan untuk berjemaah, kalau sekali-sekala nak buat berjemaah, boleh tak? Tidak menjadi masalah. Dalilnya apa? Sebab apa? Ada sekali tu Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana ibu Anas iaitu Sayyidah Mulaikah radhiyallahu anha dijemput Nabi makan kenduri, ya, dan dia datang ke rumah rumah Anas, dan Nabi ajak dia solat 2 rakaat, dan ulama katanya waktu tu solat duha. Ya, dia solat 2 rakaat dan Nabi SAW solat, dan belakangnya Anas bin Malik dan seorang anak yatim, dan belakang Anas bin Malik itu ibu dia. Ya. Jadi di situ menunjukkan solat sunat yang tidak disunatkan dilakukan secara berjemaah. Sekali-sekala kadang-kadang kita nak buat berjemaah tidak menjadi masalah. Ini dalilnya. Ya, satu lagi, ketika mana Nabi SAW menziarahi Malik bin Duhsyum radhiyallahu anhu ketika mata dibuta, maka Nabi SAW pergi kat rumah dia, maka Nabi solat dekat rumah dia. Kenapa Nabi suka solat dekat rumah sahabat? Sebab apa? Bila Nabi menjejakkan kaki ke rumah seorang sahabat dan Nabi solat di dalamnya, maka berkat itu turun. Sebab itu kalau kita ajak orang alim datang rumah kita, kita ajak dia, Tuan Haji, Tuan Guru, tolong solat 2 rakaat kat rumah saya, keberkatan tu akan turun. Jadi bila Nabi SAW solat sunat di rumah Malik bin Duhsyum, maka sahabat lain pun ikut di belakang Nabi. Ya, ada kata solat sunat hajat, ada kata solat duha, ada kata solat mutlak dan sebagainya. Ini menunjukkan walaupun solat itu tidak disunatkan berjemaah, tapi diharuskan. Tidak semestinya salah. Seperti jugalah isu-isu berkaitan dengan solat hajat ni, tuan-tuan. Solat hajat kita buat secara berjemaah. Nampak tak? Solat berjemaah ni maksudnya orang kata bid'ah lah, Nabi tak buat. Jangan kata bid'ah. Sebab apa? Ada banyak hadis yang menunjukkan Nabi mengerjakan solat sunat yang mana pada asalnya tak digalakkan pun. Ya, tapi kadang-kadang Nabi membenarkan. Nabi sendiri melakukan dan diikuti oleh para sahabat, dan Nabi tak pernah ingkar. Ya, jadi jangan kita bid'ahkan solat sunat hajat. Ya, walaupun dia afdal bersendirian, tapi kadang-kadang kita nak rasa feel. Kita nak rasa seronok pasal apa yang solat berjemaah tu ramai-ramai 30, 40. Dan tambah lagi dalam solat sunat hajat tu dia berdoakan kita. Katakanlah kita minta hajat, tolong semayangkan solat sunat hajat untuk anak saya sekarang sakit kat hospital, ataupun mak saya sekarang sakit. Ya, solat sunat hajat 30 orang, 40 orang. Ya, dia pun yang 30, 40 orang tu pun doakan untuk mak kita dalam hospital. Tuan-tuan, 40 orang, takkan dalam 40 orang tak ada orang soleh, tuan-tuan? Mesti ada orang, mesti, saya yakinlah salah seorang tu mesti Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa dia. Kalau doa kita ni, kita di banyak dosa, mungkin tersekat tak sampai, tapi mungkin ada di antara jemaah tu yang mana Allah makbulkan doa dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hal ini kita lihat solat sunat yang tak disunatkan berjemaah, kalau kita nak buat berjemaah, tak adalah dikatakan bid'ah. Hukumnya harus. Ya, sekali-sekala boleh. Contoh, kita lepas solat zuhur, kita solat ba'diyah secara berjemaah. Sekali-sekala boleh. Tapi lebih afdal bersendirian. Ya? Tapi janganlah pula selepas solat fardu, sikit-sikit nak solat ba'diyah, qabliyah berjemaah. Janganlah macam itu. Itu keterlaluan pula. Ya? Sekali-sekala mungkin atas dasar pendidikan, atas dasar nak tunjukkan, ataupun sekali-sekala nak dapat sunnah berjemaah. Itu tidak menjadi masalah. Tidak dilarang oleh Islam itu sendiri. Dan begitu juga solat sunat yang digalakkan, afdaliyahnya pada jemaah. Tapi kalau nak solat bersendirian, boleh tak? Boleh. Seperti mana saya sebutkan tadi, iaitu solat sunat Idul Fitri. Kalau kata kita tak nak solat berjemaah dekat masjid, tak nak dengar khutbah, kita solat Idul Fitri dekat rumah seorang-seorang. Boleh tak? Boleh, tetap sah, dapat pahala juga. Tapi rugi pahala jemaah. Rugi tak dengar khutbah, tuan-tuan. Rugi tak dapat pahala dengar khutbah. Rugi tak dapat intisari dengan khutbah ni, tuan-tuan. Hati kita akan dimasuk dengan khutbah ni sebagai penyuci hati kita. Nampak? Jadi satu perkara yang perlu kita ambil berat. Begitu juga kalau kita kata solat gerhana kan, dekat dalam WhatsApp grup dia mengatakan, okey, malam ni kita akan ceramah, malam ni kita akan solat gerhana. Digalakkan semua masyarakat satu taman turun untuk solat berjemaah. Ya, tapi kita tak nak. Kita nak solat
gerhana bulan kat rumah seorang-seorang. Boleh tak? Tetap sah, tapi rugi pahala jemaahnya. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak bincangkan dari segi sudut malam ni, kita beri pengkhususan tentang solat sunat witir. Ya. Kita tak bincanglah solat tarawih. Tarawih kita dah bincang lah pada perbincangan yang lalu. Boleh carilah dalam dalam page saya tu, ataupun dalam FB personal ataupun FB page, ada saya simpan dekat situ. Maka boleh cari dan dengar balik hukum berkaitan dengan fiqh solat tarawih. Dan malam ni saya nak cerita tentang fiqh solat witir. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti okey, soalan tak apa, kita kumpul dulu. Ada 2-3 soalan, insya-Allah saya akan lagi 10 minit nak pukul 11.30 saya akan berhenti dan saya akan menjawab persoalan-persoalan yang akan ditanyakan. Jadi nak tanya soalan pasal solat boleh, nak tanya soalan pasal puasa boleh, nak tanya soalan pasal faraid pun boleh. InsyaAllah saya akan cuba bawa. Nak cerita pasal hibah ke, nak cerita pasal fiqh muamalat ke, insyaAllah kalau mampu saya nak jawab, saya jawab lah. Ya, jangan lupa sekali lagi saya seru pada tuan-tuan yang tengok, share video ini supaya semua dapat manfaat. Dan begitu juga tolong memberi sokongan kepada penaja kuliah pada malam ini, iaitu Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Link ada dekat status FB saya tu, tekan link dan tekan like dan follow. Dan ada link terus donation untuk memberi bantuan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan melalui YBIM. Jangan takut, duit tu akan disampaikan tuan-tuan kepada mereka yang memerlukan. YBIM ni jabatan bukan kerajaan yang mendaftar di bawah ROS, yang di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jangan takut, satu badan yang kuat. Duit tu tidak akan diseleweng, dan jamin duit derma tuan-tuan itu akan sampai kepada mereka yang memerlukan. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cerita tentang solat witir. Solat witir ni ada banyak kelebihannya. Dalam hadis disebutkan, antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Dan sesungguhnya Allah itu witir. Witir Allah itu esa. Allah itu esa. Ya, bukan maksudnya Allah itu ganjil, maksudnya Allah itu esa. Ganjil tu maksudnya Allah itu esa. Allah itu tunggal. Itu Allah tidak berbilang-bilang, dan Allah tidak ada sekutunya. Wa yuhibbul witra, dan Allah sangat menyukai dan mencintai witir, iaitu Allah sangat mencintai solat witir. Ya, jadi kalau kita solat witir ni tuan-tuan, bermakna kita ni, ya Allah, melakukan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara lain disebutkan oleh Nabi SAW, autiru ya ahlal Quran, wahai ahli-ahli Al-Quran, berwitirlah kamu. Nabi perintahkan, ya, Nabi perintahkan supaya kita melakukan solat sunat witir. Dan antara lain dalam hadis yang sahih juga riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, man lam yutir falaysa minna. Sesiapa yang tidak mengerjakan salat sunat witir, maka dia bukan di kalangan kami. Seolah-olah Nabi mewajibkan. Berdasarkan hadis ini, Nabi kata sesiapa yang tidak berwitir, maka dia bukan termasuk dalam golongan umat aku. Ya, ini hujah mazhab Hanafi mengatakan bahawa salat witir adalah wajib. Tetapi jumhur, majoriti ulama mengatakan dia adalah sunat yang sangat dituntut. Ya. Baik, apakah tafsiran ulama ataupun mazhab Syafi'i dan jumhur ulama Maliki dengan Hambali mengatakan hadis ni seolah-olah Nabi mewajibkan? Hadis ini tidak mewajibkan. Ya, menurut jumhur, Nabi emphasize kalau boleh jangan tinggalkan. Setiap malam lakukan salat sunat witir, sama ada sebelum tidur ataupun selepas tidur. Ya. Baik, disebutkan ya, dalam hadis Nabi menceritakan tentang kelebihan salat witir ini. Apa kata Nabi? Innallaha qad amaddakum bi salatin ya khairul lakum min humrin na'am. Ya, Nabi SAW mengatakan bahawa sesungguhnya Allah telah mengurniakan kamu satu salat yang mana ia lebih baik bagi kamu daripada unta warna merah. Unta warna merah ni maksudnya unta yang sangat tinggi kualitinya, yang paling mahal. Kata orang tu, kalau orang yang kaki kuda-kuda hitam yang laju ini, masyarakat Arab yang ada unta yang warna kemerahan tu, itu yang sangat mahal. Yang maksudnya pahalanya sangat besar, iaitu Allah kurniakan salat witir bagi sesiapa yang mengerjakan salat sunat witir, maka pahalanya jauh lebih besar daripada harga wang ringgit, lebih besar daripada harga seekor unta yang tinggi kualitinya. Macam tu, seumpama kita kata beli Mercedes yang high end lah.
Ya, Mercedes ada Mercedes yang murah, ada Mercedes yang paling mahal sekali, eksekutif, eksklusif dan sebagainya. Jadi ni banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan salat witir itu sendiri. Yang mana juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana dia kata awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Dia kata Abu Hurairah akan mengatakan bahawa kekasihku iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku 3 perkara. Maksudnya jangan tinggalkan 3 perkara ini, iaitu dia kata siyamu thalathati ayyamin, iaitu puasa 3 hari min kulli syahr, setiap bulan. Setiap bulan jangan miss puasa 3 hari. Tak kira puasa Isnin Khamis ke, ataupun puasa hari-hari putih, ataupun puasa hari-hari hitam. Ya. Dan Nabi kata lagi, Abu Hurairah kata lagi, wasiat yang kedua, wa rak'atai ad-duha, ya, dia 2 rakaat duha jangan tinggalkan. Ya, jangan tinggalkan 2 rakaat setiap hari nak Ramadan ni. Dan tambah lagi wa an utira qabla an anam, dan hendaklah aku berwitir sebelum aku tidur. Ini pesan Nabi SAW. Nabi pesan pada Abu Hurairah 3 perkara jangan tinggal, iaitu puasa setiap bulan 3 hari, jangan tinggalkan salat duha, dan jangan lupa berwitir setiap malam sebelum tidur. Pasal apa? Sebab Abu Hurairah ni dia susah nak bangun malam. Ya. Jadi dia susah nak bangun malam sebab disibukkan dengan menghafal hadis. Maka dia kata, Rasulullah, aku susah nak bangun malam. Maka Nabi kata, kalau kamu susah nak bangun malam, sebelum tidur witir 3 rakaat. Nampak tu, witir. Dan Nabi kata besoknya jangan lupa tinggal solat duha. Solat duha tu dia seolah-olah menggantikan solat malam yang kita tinggal tu, tuan-tuan. Ini fadilat yang sangat besar. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali yang disebutkan tentang solat witir ini, yang mana disebutkan banyak sekali dalam hadis, tak sempat disebutkan dalam ini. Dan kita nak bincangkan pula solat witir dari segi sudut bilangan rakaatnya. Bilangan rakaatnya iaitu aqalluha, yang paling sedikit iaitu 1 rakaat. Itu 1 rakaat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i disebut tukrahul mudawamatu 'alaiha li ghairi uzrin. Maksudnya kita hari-hari buat 1 rakaat makruh. Maksud makruh apa? Fadilatnya hilang. Kalau sekali-sekala nak buat tidak menjadi masalah. Contoh kita dah biasa tiap malam buat 3 rakaat, tapi malam ni rasa penat sangat ataupun rasa macam tak ada mood, kita pun buat 1 rakaat. Ya. Baik. Ya. Jadi subhanallah kuliah duha. Ya. Saya minta maaf lah ya, tak perlu nak tegur apa semua, nak perli kata kuliah duha pada waktu malam. Saya kurang berminat sebenarnya. Kuliah duha ni maksudnya typo. Ya, typo. Jadi Jack Said Abdul tak perlu nak cynical. Ya. Anggaplah, patut sangka baik sajalah. Kalau saya tulis duha pada waktu malam, maksudnya tersalah eja, typo namanya. Ya. So saya bagi pesan, cynical kalau bab teguran-teguran macam kata, yalah, bukan saya sengaja pun tulis kuliah duha pada waktu malam, tidak, bukan saya sengaja, itu silap, manusia buat silap. Ya. Tapi yang kurang berakhlak mereka yang duk perli-perli ni lah. Tak payahlah perli-perli, betul lah, kurang bagus sebenarnya, kurang baik daripada segi akhlak. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak kena edit ke? Kena edit, nanti kena perli lagi kan? Ya tak? Baik saya edit lah. Takut nanti orang kata kita sengaja pula tulis kuliah duha FB live tapi buat pada waktu malam. Okey, kita betulkan. Okey, puas hati? Semoga semua berpuas hati, insya-Allah, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah semua, tidak ada sindiran lagi lepas ni. Okey, boleh teruskan. Baik. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Ya, 1 rakaat paling kurang, tapi dimakruhkan kalau buat secara berterusan. Sekali-sekala boleh, ya. Dan yang paling sedikit tapi sempurna, iaitu sebanyak 3 rakaat. Nampak? Tak apa, ada soalan daripada Azwar Syairah, nanti saya akan jawab. Jadi insya-Allah. Baik. Paling sikit 3 rakaat. Itu paling sempurna lah. 3 rakaat kalau nak buat hari-hari tak apa. Sebab apa? Jelas ada hadis Nabi SAW
berpesan kepada Abu Hurairah paling kurang 3 rakaat. Maksudnya bukan 3 rakaat, maksudnya kebanyakan yang Nabi, minta maaf, bukan Nabi pesan pada Abu Hurairah, tapi Nabi SAW sendiri yang melakukan paling kurang 3 rakaat. Nabi buat 5 rakaat dan ada Nabi buat paling banyak 11 rakaat dan ada mengatakan 13 rakaat. Jadi mungkin dari segi sudut Nabi tak mengamalkan 1 rakaat. Tapi boleh tak ada hadis mauquf daripada sahabat Nabi, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana dia mengatakan solat sunat witir 1 rakaat. Yang maksudnya ada sahabat fatwa mengatakan bahawa 1 rakaat itu dibolehkan, seperti mana disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kalau kita buat secara mudawamah, secara berterusan 1 rakaat, maka hukumnya adalah makruh di sisi para ulama. Tapi sekali-sekali tidak menjadi masalah, ya. Paling bagus, paling sedikit 3 rakaat. Ini kalau kita buat hari-hari tidak menjadi masalah. Baik. Yang paling banyak, yang paling sempurna, paling banyak iaitu 11 rakaat. Ya, ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi buat tiap malam 11 rakaat. Ya, seperti itulah yang disebutkan. Ya, yang orang kata Nabi SAW solat malam 11 rakaat, dan apabila Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang solat malam Nabi pada waktu Ramadan, maka Sayyidah Aisyah mengatakan bahawa Nabi SAW tidak mengerjakan solat malam melebihi 11 rakaat. Ya, jadi ada orang kata itu tarawih. So tarawih 20 rakaat tu bid'ah. Tidak, tuan-tuan. Yang Sayyidah Aisyah mengatakan bahawa Nabi solat 11 rakaat, tak lebih daripada 11 rakaat, itu witir. Tarawih lain. Tarawih lain, tuan-tuan. Tarawih dia lain, Nabi buat lain. Lepas tu balik rumah, malam tu Nabi bangun pukul 3, pukul 4, Nabi solat witir. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan bahawa tak lebih 11 rakaat. Bukan 11 rakaat tu tarawih dengan witir, tidak. Maksud 11 rakaat tu witir sahaja. Ya jelas, ya. Jadi tarawih tu lain. Tarawih tu kalau muktabar ikut amalan Sayyidina Umar sebanyak 20 rakaat. Ya, tapi kalau nak buat sikit 8 ke tidak menjadi masalah, tapi jangan dijadikan isu 20 rakaat itu sebagai satu perkara yang dibesarkan sampai kita nak mengambil pendapat ataupun ada sebahagian yang ekstrim mengatakan ia adalah bid'ah, tuan-tuan, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara nak melaksanakan solat witir ini? Solat witir ada 2 cara, sama ada bersambung ataupun secara berpisah-pisah. Kalau bersambung ni, contoh witir 3 rakaat terus sambung macam solat maghrib, ya, ataupun dipisahkan 2-1. Ya, ada tak Nabi buat sekaligus 3-3 ni? Ada. Ya, ada tak Nabi buat 9 terus? Ada. Nabi buat 11 terus 1 salam? Ada. Memang ada hadis. Semuanya sahih, tuan-tuan, ya. Nabi pernah buat. Tapi dalam hal ini, mana satu yang patut kita buat? Nak buat pisah-pisah ke ataupun sambung kesemuanya? Nak buat 3 rakaat sekaligus ataupun 2-1? Ataupun kita pilih 5 rakaat 2-2-1 ataupun 5 rakaat sekaligus, banyak macam tu. Ya. Jadi di sini mazhab Syafi'i mengatakan bahawa lebih afdal dipisahkan 2-1 ataupun 2-2-1. Ataupun kita nak buat 9, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, kemudian 1 witir. Itu lebih afdal. Pasal apa? Setiap 2 rakaat dipisahkan dengan tahiyat akhir, dengan zikir, itu lebih afdal. Pasal apa? Sebab 2 rakaat itu ada selawat, ada tahiyatul akhir, ada puji-pujian pada Allah, lepas tu syahadah, itu lebih afdal. Kalau kita buat sambung, maka tak banyak, maksudnya zikir tu tak sebanyak kalau kita buat secara pisah-pisah. Ya. Jadi boleh bersambung, tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa lebih afdal dibuat secara berpisah, 2-2-1 atau 2-1, ya. Tapi cara bagaimana kalau kita nak buat sekali straight? Dia ada 2 cara, ya. Sama ada kita buat 1 tahiyat, ya, ataupun nak buat 2 tahiyat sekali pun boleh juga. Contoh kita ambil 3 rakaat, ya. 3 rakaat kita boleh buat yang mana straight away sampai 3 rakaat, cuma buat tahiyat akhir 1 sahaja pada penghujung. Ataupun boleh juga kalau nak buat, iaitu tahiyat kedua, rakaat kedua ada tahiyat awal dan tahiyat akhir pun boleh, macam salat maghrib. Tapi di sisi mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Ya, di sisi ulama hukumnya makruh kalau kita buat witir 3 rakaat, ada tahiyat awal dan ada tahiyat akhir. Pasal apa? Sebab ada hadis Nabi SAW. Nabi kata, la tutiru bi thalathin tushabbihu al-maghribah. Hadis riwayat Al-Hakim yang mana disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari.
Ya, bahawa Nabi kata jangan kamu solat witir sebanyak 3 rakaat yang mana kamu menyamakan seperti solat maghrib. Seumpama Nabi kata bahawa nak solat witir 3 rakaat boleh, tapi jangan buat sebiji macam maghrib, iaitu ada tahiyat awal. Ya, jadi hukumnya boleh tak? Boleh, tetap sah, tapi makruh, kurang pahala kalau kita tambah tahiyat awal pada 3 rakaat witir. Ya, baik. Tapi kalau nak buat 3 rakaat witir straight, tak payah buat tahiyat awal, terus tahiyat akhir. Baik, kalau kita buat 5 rakaat pula. Ya, ada 2 cara kalau kita nak buat sambung. Kalau yang putus-putus dua-dua tu kita dah faham dah. Kalau kita nak buat terus boleh, sama ada kita buat 1 bangun, 2 bangun, 3 bangun, 4 bangun, dan kelima bangun. Kelima ni lah barulah kita buat tahiyat akhir. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu straight tanpa tahiyat awal. Ataupun kita nak buat 2 tahiyat pun boleh juga. Ya. 1 rakaat kita solat. Ya, bangun masuk rakaat kedua. Rakaat kedua tak ada tahiyat, bangun rakaat ketiga. Ketiga pun tak ada rakaat, bangun rakaat yang keempat. Keempat ni barulah tahiyat awal. Ya. Lepas tu bangkit masuk ke rakaat kelima, rakaat kelima barulah tahiyat akhir. Itu cara kedua untuk yang sambung-sambung. Ya. Kalau buat 7 sama juga tuan-tuan. 1 2 straight, kita buat yang hujung saja yang tahiyat akhir, ataupun kita nak buat 2 tahiyat, 2 bacaan tahiyat, iaitu ke-6 dan ke-7. Ya, tapi 7 tak ada pun dalam hadis Nabi buat, tapi nak buat boleh asalkan dia adalah ganjil. Yang ke-9, 9 boleh. Ini Nabi pernah buat. Nabi buat straight 9. Iaitu pernah juga Nabi buat, iaitu 1 salam saja. Dan ada 2 cara, iaitu sama ada kita nak sambung terus dengan 1 tahiyat saja, iaitu pada tahiyat akhir, ataupun nak buat 2 tahiyat, iaitu yang ke-8, iaitu rakaat ke-8 iaitu tahiyat awal, dan yang ke-9 sebagai tahiyat akhir pun boleh juga. Dan paling banyak witir yang Nabi buat sebanyak 11 rakaat. Boleh buat straight, 1 bangun masuk 2, 2 bangun masuk 3, 3 bangun masuk 4, tak ada tahiyat langsung, 4 bangun masuk 5, tak ada tahiyat, 5 bangun masuk 6, 6 bangun tak ada tahiyat, terus ya, sampai ke 10, 10 pun tak ada tahiyat, bangun masuk ke 11, maka yang ke 11 tu barulah tahiyat akhir. Itu boleh juga. Ya, tapi kita ingatkan bahawa yang afdal dalam mazhab Syafi'i dipisahkan, 2 salam itu lebih afdal. Tapi kalau kita rasa nak buat straight away, tak ada masalah at all, tak ada makruh, tak ada kurang pahala, ya. Cuma yang buat pisah-pisah ni pahala dia lebih sikit. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 11 rakaat kalau kita nak buat tahiyat akhir boleh, iaitu bila? Iaitu pada rakaat ke-10 dan rakaat ke-11 tahiyat akhir. Ke-10 tahiyat awal dan ke-11 tahiyat akhir. Dan mana solat witir kalau kita buat 11 rakaat tidak ada, boleh ada tahiyat lebih daripada 2. Kalau kita buat sambung, kalau kita buat tahiyat lebih daripada 2, batal solat, seolah-olah kita menambah rukun. Ya, jadi kalau kita buat sambung 3 ke 5 ke 9 ke 11 boleh, sama ada nak 2 tahiyat ataupun 1 tahiyat, asalkan tidak lebih daripada 2 tahiyat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ya, kita dah bincangkan tentang hukum salat witir ni, hukumnya sunat muakkad, dan waktunya. Waktu bila dilakukan, iaitu waktu selepas solat isyak. Dia tak semestinya berlaku selepas masuk waktu isyak. Dia selepas solat isyak. Kenapa saya katakan ini? Sebab ada persoalan yang pernah orang tanya kat saya. Apa dia tanya kat saya, tuan-tuan? Ustaz, kalau saya ni pergi musafir, ya, saya tolak sebelum asar, lepas tu berbuka, ya, sampai dekat RNR saya buat jamaah takdim maghrib dengan isyak. So isyak dah sembahyang, ya, jamaah takdim, dan waktu isyak tak masuk lagi. Boleh tak kalau saya terus nak solat tarawih dan solat witir? Di sini hukumnya apa? Dibolehkan, tidak menjadi masalah. Sebab apa? Dia sudah melaksanakan solat isyak. Sebab apa? Solat witir ini syaratnya yang sah, iaitu mestilah dilakukan seseorang itu setelah melakukan ataupun melaksanakan solat isyak. Nampak tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka yang musafir yang sudah melakukan secara jamak takdim, maka terus dia boleh solat witir, solat tarawih dan solat witir. Dah habis solat tarawih witir, dia boleh meneruskan perjalanan. Pasal apa? Walaupun isyak belum masuk lagi, tapi syarat baginya sudah terlaksana.
yang mana dia sudah melaksanakan solat isyak. Manakala sahabat-sahabat lainnya bermukim tidak boleh. Kerana apa? Mereka tak boleh layak untuk solat isyak sebab mereka bukan musafir. Kena tunggu masuk waktu isyak, solat isyak dulu, barulah boleh meneruskan. Ya, baik tuan-tuan, minum air kejap. Tekak kering. Bismillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Waktu terbaik untuk kita melaksanakan solat witir ini, iaitu di akhir malam, 1/3 malam, lebih kurang dalam pukul 2:30. Itu terbaik, iaitu kita tutupkan solat kita dengan solat malam itu dengan solat witir. Kita solat hajat ke, solat tasbih ke, solat tahajud ke, qiyamul lail, dan kita tutup dengan solat, itu yang paling afdal. Tapi nak buat sebelum tidur pun boleh juga. Ini tengok keadaan macam mana. Ya, afdal macam mana tengok. Kalau orang yang biasa bangun malam, maka afdal baginya mengerjakan witir pada penghujung malam. Dah habis settle semua solat, barulah solat witir sebagai penutup. Ataupun memang dia jenis memang sukar nak bangun malam. Ya, sukar nak bangun malam sebab ni dia ni penat ke, kerja penat, memang azan subuh baru bangun. Maka orang macam ni disunatkan sebelum tidur. Selepas solat isyak, sebelum tidur, dia buat 3 rakaat paling kurang, ya. Sekali-sekala nak buat 1 rakaat tidak menjadi masalah, ya. Baik, bagi imam yang berbimbing jemaah, maka lebih elok kalau dia buat awal. Pasal apa? Sebab apa? Nabi SAW sebut, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Ya, tuan-tuan, maksudnya, alah, saya ni nak bangun malam lagi tapi malas nak sembahyang witir. Tak apa, sembahyang witir tak apa. Dah sembahyang witir tidak menghalang seseorang itu untuk mengerjakan solat malam lagi. Tidak ada masalah. Hukumnya boleh saja, ya, walaupun kita dah solat witir, macam saya dah solat witir, tapi katalah kita sedar pukul 5, sahur lama lagi, boleh lagi 15 minit kita bantai lagi tarawih ke, solat apa ke, boleh, tak ada masalah, ya, tidak menjadi masalah. Hukumnya dah melakukan solat witir tidak menghalang kita untuk mengerjakan bangun malam kalau kita sedar yang lain. Cuma apabila siapa yang sudah melaksanakan solat sunat witir, dia tak boleh ulang witir satu lagi. Sebab apa? Ada larangan Nabi SAW. Kalau dia tahu itu larangan Nabi, dia sudah melaksanakan solat witir, kemudian dia bangun malam, dia solat witir lagi 3 rakaat, maka hukumnya haram. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW sebut, la witrani fi lailah. Nabi kata tidak ada witir, iaitu tidak ada 2 witir, iaitu tidak ada 2 witir dilakukan pada waktu satu malam. Nampak tu? Okey, jadi imam ni kalau boleh dia buat 11 ke ataupun 23, kasih habis supaya jemaah sama-sama dapat solat dengan dia. Sebab apa? Tak semua jemaah yang bangun malam, tidak. Ada jemaah yang memang dia tak mampu nak bangun malam, kita bagi dia chance, settlekan witir secara berjemaah. Dan berdasarkan hadis Nabi kata, saya sebutkan tadi, man qama ma'al imami hatta yansarifa, sesiapa yang qiyamul lail bersama dengan imam sehinggalah imam tu habis, balik rumah, tak ada solat lagi dah, dekat masjid tu, maka kutiba lahu qiyamul lailah, maka dituliskan ke atasnya seolah-olah dia mendirikan solat sepanjang malam. Bayangkan, start maghrib sampai subuh, tak berhenti-henti, seolah-olah dia beribadat. Dengan syarat, dia solat dengan imam sampai imam tu habis. Imam tu tak ada solat lagi dekat masjid dah, balik rumah, ya, lepas moreh turun balik. Maka yang bersama-sama berjemaah ni, tuan-tuan, automatik dia dapat pahala seolah-olah mendirikan seluruh malam, tuan-tuan. Subhanallah. Nampak tu? Jadi, kita solat tarawih, tapi musim PKP tak dapat lah. Ya, next year ataupun masa terdekat ni, mungkin seminggu 2, tak mungkin dalam 10 malam terakhir ni, mana tahu negeri Selangor, wilayah Persekutuan Negeri membenarkan jemaah untuk datang ke masjid, mana tahu, ya. Kita pastikan solat, pastikan habis bersama imam, ya. Jangan rasa rugi kalau kita dah buat witir. Sebab apa? Witir itu tidak menghalang untuk kita mengerjakan solat selepas kita bangun selepas itu, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, bilangan rakaat sudah kita bincangkan, ya. Adakah witir itu disunatkan pada bulan Ramadan? Tidak semestinya. Ya, maksudnya disunatkan pada bila-bila saja, setiap hari sepanjang tahun, tidak terkira, asalkan bertepatan dengan waktunya, ya. Cuma dalam mazhab Syafi'i disunatkan baca kunut. Seperti mana dalilnya dalam hadis ataupun riwayat Sayyidina Umar dan Ubay bin Ka'ab, iaitu para sahabat ketika zaman Sayyidina Umar, mereka membaca witir, iaitu separuh Ramadan yang kedua.
iaitu dah masuk malam ke-16 tu, mereka witir. Witir dia sama seperti kunut subuh. Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kalau jadi imam, Allah mahdina fiman hadait wa afina fiman afait, itu disunatkan. Ya, adakah selain daripada Ramadan, adakah disunatkan witir? Contohlah saya solat witir pada Syawal, adakah disunatkan untuk solat, untuk doa kunut? Ya, kalau mazhab Syafi'i tidak disunatkan. Hanya disunatkan iaitu malam 16 sampai ke 29 atau 30 saja. Waktu lain tidak disunatkan. Namun ada pendapat mengatakan disunatkan juga setiap malam, bila-bila masa saja walaupun di luar Ramadan. Dan ini pendapat pilihan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini secara ringkas berkaitan dengan salat witir, ya. Salat witir ni ada tak pernah dengar ya, ada orang kata, ustaz, kalau orang dah salat witir, kalau malam dia nak salat witir lagi, dia kena genapkan. Contoh, kalau dia dah solat 3 rakaat, ya, dia dah solat 3 rakaat, kemudian dia bangun pukul 5. Dia nak solat witir lagi. Boleh tak? Ya. Dan ada mengatakan boleh, tapi dia kena genapkan. Kalau 3 rakaat, dia kena bangun 1 rakaat, jadi lengkapkan dia. Dah genapkan dia, maka buat witir yang ketiga, buat lagi 3 rakaat. Boleh tak? Baik, dalam Musnad Imam Ahmad itu ada amalan daripada Uthman bin Affan dan amalan daripada Abdullah ibnu Umar. Ada sandaran amalan sahabat yang mana mereka sebelum tidur sudah melakukan solat sunat witir, kemudian mereka sedar nak solat witir lagi, mereka genapkan yang 3 rakaat tu jadi 4 rakaat. So bila dah lengkap, mereka kerjakan lagi 3 rakaat pada malam itu, ataupun 5 ataupun 9 dan seumpamanya, ya. Jadi kita nak kata bid'ah, tak boleh kata bid'ah walaupun tak ada sandaran daripada hadis yang sahih, tapi ada sandaran yang sahih, iaitu amalan di kalangan para sahabat Nabi SAW. Dan ada juga bertanya, ustaz, kalau saya nak bahagikan dua, saya bukan niat nak buat 2, tapi saya nak bahagikan 2. Contoh, saya malam ni nak buat witir sebanyak 9 rakaat. Ya. Jadi malam ni sebelum tidur saya buat 6 rakaat niat witir. Ya. Kemudian pukul 5 nanti saya sambung lagi 3. Boleh tak? Baik. Ini ada khilaf antara Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar. Imam Ramli kata tak boleh. Itu seumpamanya, maknanya dia melakukan 2 witir. Ini pendapat Imam Ramli. Manakala pendapat Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, boleh niat bukan nak buat 2 witir, tapi dia simpan dulu. Yang 6 dia buat lepas isyak ataupun lepas tarawih, lagi 3 tu dia sambung nanti dibangun pukul 4. Itu tak apa. Itu pendapat Ibn Hajar, dan as long ada khilaf antara Ibn Hajar, Imam Ramli, dua-dua boleh difatwakan. Tapi bagi saya yang lebih selamat iaitu pendapat di sisi Imam Ramli rahimahullahu ta'ala. Itu lebih selamat lah. Tapi nak pakai pendapat Imam Ibn Hajar, no problem, tidak menjadi masalah, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah hampir 11.30 dah. Bagi masa kita nak jawab soal jawab yang ada dekat sini, tuan-tuan. Ya, insya-Allah kita sempatkan diri juga untuk menjawab persoalan. Dan tuan-tuan, sebelum saya nak godeh-godeh soalan ni, tuan-tuan, terus bagi sokongan kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dekat status saya tu, klik, tekan like dan follow untuk kita ikuti perkembangan bantuan-bantuan yang dihulurkan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Ya, dan ada link untuk donate tu. Tuan-tuan tolonglah, derma sedikit lah, tak banyak pun tak apa. Saya jamin ni tuan-tuan, saya menjamin atas nama Allah Subhanahu wa taala, saya menjamin Yayasan Budi Ihsan Malaysia akan menyampaikan duit anda ke jalan yang betul. Pastinya duit itu sampai pada atas naf yang sangat memerlukan. Yayasan Budi Ihsan Malaysia ada ejen seluruh negara, tuan-tuan. Dia cepat sampai. Ya, yang diasaskan oleh yang berbahagia Dato' Rosli Atan, seorang jutawan yang sangat bermurah hati. Dia menaja kuliah pada malam ini dan banyak mendermanya. Jadi takkan kita nak suruh Datuk habiskan duit untuk apa? Kita juga kena bantulah. Kita sama-sama bekerjasama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk menghulurkan bantuan pada mereka yang memerlukan. Lebih-lebih lagi musim PKP. Walaupun PKP ni sudah tidak diketatkan, tapi tuan-tuan nak bina ekonomi yang sudah dibantutkan ataupun dihentikan selama sebulan lebih bukan senang, tuan-tuan. Ada yang dah kena buang kerja, ada yang dah tak ada gaji, tuan-tuan. Jadi ini masanya, tuan-tuan, kita mungkin tak rasa, tapi kalau orang yang betul-betul rasa, ya Allah, peritnya dapat bantuan daripada Yayasan Budi Ihsan, dapat telur sebakul pun, dapat telur 1 papat tu, ya Allah, yang sujud syukur, subhanallah, demi Allah, tuan-tuan. Yang dapat minyak, yang dapat duit cash, ya Allah, dia punya bersyukur ni, tuan-tuan, ya Allah. Yayasan Budi Ihsan
terus bagi sokongan, ya, dan ada link untuk donation. Tolong bagi donation. RM10 pun jadilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata tak ada duit dah Ustaz, RM10 pun jadi. Yayasan Budi Ihsan Malaysia tetap menerimanya tuan. Baik, kita nak terus kepada soal jawab. Ya. Okey. Baik, tak apa Ustaz Firdaus Ar-Razi saya gurau je, ya. Sahabat-sahabat saya semua ni, ya. Jack Said Abdul ni saya gurau je, tak ada masalah. Tak ada kecil hati pun, ya. Saja kita nak kasi gertak sikit. Maksudnya ini layanan mesra, gurauan mesra antara adik-beradik, ya. Jack Said Abdul, Ustaz Firdaus Ar-Razi, ya. Saya sayang semua sekali, saya cinta, ya. Ustaz Firdaus Ar-Razi ni pun ustaz juga ni, rajin ceramah. Saya tengok dekat video dia terangkan bagaimana nak baca kunut, ya, siapa yang bapa jadi imam nak baca kunut dekat rumah, ya, kan besok kita start baca kunut, maka itu kalau kita lihat tempat yang bagus lah, maksudnya maklumat yang bagus dikongsikan. Baik, Jack Said Abdul kata tuan ada link, ya. Maksudnya maksudnya link apa tu? Kalau link untuk derma tu dekat status saya ada, tekan nanti terus link. Nak bagi berapa? 50,000, 100,000 derma tuan-tuan. Inilah peluang, ya, dijamin duit tuan-tuan akan sampai pada mereka yang memerlukan. Baik, ada soalan pertama, dia kata, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, jika kita solat berjemaah bersama ahli keluarga yang solat duduk di atas kerusi kerana sakit, macam manakah cara untuk luruskan saf? Perlu ikut kedudukan selaras kaki kerusi atau kaki ahli keluarga tersebut, ya. Baik, di sini kalau kita ikut fatwa mufti wilayah fatwa Negeri Sembilan mengatakan kalau kerusi tu, yang mana kaki kerusi tu selaras dengan saf, bukan kaki yang berdiri tu. Bayangkan kalau orang yang solat berjemaah atas kerusi, dia sembahyang dekat masjid, kalau kaki kena selari dengan berjemaah, jadi kursi ke belakang. Jadi orang belakang nak sujud macam mana? Nampak tu, ya? Bagi saya lah, mungkin ada ustaz kata kaki kena selari dengan berjemaah, ya. Tapi kalau kaki selari, bila time duduk tak selari pula. Nampak? Pasal apa dia kata kaki tu kena selari dengan berjemaah? Ya, kalau kaki tu ke depan ataupun kaki kerusi yang paling belakang selari dengan kaki jemaah, nanti bila time berdiri ke depan pula. Dia kata macam tu. Tapi saya kata balik, kalau kaki lelaki tu, kaki orang yang berdiri tu sejajar dengan orang berdiri tu, tapi bila duduk tak selari juga, bontot ke belakang, kan? Bagi saya, untuk ikut maslahat, kaki kerusi tu selaras dengan kaki orang yang berdiri. Pasal apa? Tidak mengganggu orang belakang hendak sujud. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga jelaslah, ya. Tapi tak nafikan, memang ada ustaz mengatakan kaki orang yang sakit tu dia kena selari dengan orang berdiri, so kursi kena belakang. Saya tak nafikan, memang ada, ya, saya hormat. Tapi bagi saya, kalau ikut fatwa beberapa negeri, iaitu kerusi sama, iaitu kaki kerusi yang belakang tu sama dengan kaki jemaah yang berdiri. Wallahu a'lam. Okey. Baik, ada soalan kedua daripada Amir. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, adakah puasa sah jika tidak solat fardu? Ya, puasa sah. Puasa tetap sah, tetapi pahala tak ada. Ya, melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara keji ketika bulan puasa, puasa sah, tapi dalam keadaan pahala tak ada. Puasa hanya mendapat lapar dan dahaga. Kecuali pendapat sebahagian daripada ulama mazhab Hambali. Pendapat sebagian ulama mazhab Hambali, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata orang yang meninggalkan solat hukumnya kufur, murtad. Ya, ini minoriti. Tapi kalau pendapat mazhab Hambali yang muktamad, meninggalkan solat tidak murtad. Hatta Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun tidak berpendapat mengatakan meninggalkan solat itu murtad. Tapi sebahagian daripada ulama mazhab Hambali, dia kata siapa tinggalkan solat hukumnya murtad. Ada dalilnya, ada hujahnya. Ya, jadi bila yang tinggalkan solat hukumnya murtad, bila murtad puasa tak sah. Itu pendapat sebahagian ulama, iaitu mazhab Hambali. Tapi majoriti ulama meninggalkan solat dengan sengaja hukumnya tidak murtad dan puasanya sah. Cuma illal ju'i wal atash, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, mereka buat maksiat, tinggalkan solat, Allah tak pandang puasanya, maka puasanya hanya dapat lapar dan dahaga, pahala tak ada. Ya. Baik. Okey, soalan daripada Ustaz Firdaus Ar-Razi. Ustaz, kita solat hari raya di rumah, boleh kita khutbah hari raya di rumah bersama keluarga? Boleh, no problem. Ya, disunatkan seperti mana khutbah hari raya
disunatkan 2 khutbah. Kalau tak nak 2 khutbah, 1 khutbah pun boleh, no problem. Ada fake khutbahnya lah, tapi lebih afdal 2 khutbah, ada duduknya, ya. Tapi kalau khutbah Jumaat wajib kena 2, tak boleh 1 saja, dia kena ada 2 khutbah. Tapi kalau sunat hari raya, ya, dia 1 khutbah pun sudah memadai, tapi lebih afdal 2 khutbah kias kepada khutbah Jumaat, ya. Jadi khutbah hari raya ni dia tak seberat seperti hukum solat khutbah hari raya, khutbah Jumaat. Dia ringan sikit. Masa kalau khutbah Jumaat wajib berwuduk khatib, tapi kalau khutbah hari raya khatib tak wajib berwuduk, sah lagi, ya. Dan kalau erti kata khatib tak menyampaikan khutbah, maksudnya hari raya tetap sah solat hari raya, tapi solat Jumaat kalau tak ada khutbah tak sah Jumaat. Ya, maksudnya disampaikan khutbah, yang dengar tu mestilah paling kurang 40 orang. Ya. Baik. Okey. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita buat solat sunat ba'diyah isyak 2 rakaat dan witir 1 rakaat macam mana? Okey. Dia kata lepas solat isyak dia solat ba'diyah 2 rakaat, kemudian dia bangun buat witir 1 rakaat. Boleh tak? Boleh. Tapi bukan hari-hari. Sekali-sekala. Kalau mazhab Syafi'i, kalau hari-hari buat 1 rakaat hukumnya makruh. Makruh apa? Yelek pahala. Tak ada. Ya, maksudnya buatlah seminggu sekali 2 kali buatlah 1 rakaat, tapi yang the rest tu buatlah 3. Tak banyak tuan-tuan. 2 rakaat bangun, bangkit 3 rakaat straight. Sama ada nak buat berpisah ataupun buat sekaligus 3. Ya. Baik. Okey. Ya. Okey. Soalan daripada Muhammad Ihsan Ilahi Az-Zahir, ini nama ulama Pakistan ni. Ustaz, bagaimana makmum wanita nak tegur bacaan imam lelaki yang salah, yang baca salah ataupun dilupa? Okey. Kata Imam Zarkashi rahimahullahu taala, kalaulah yang lelaki itu adalah mahram dia ataupun yang halal baginya. Ya, contoh suami jadi imam dan makmumnya adalah isteri. Si suami tu sekat-sekat, tak tahu nak sambung Fatihah pun lupa. Ya, isteri boleh tegur, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi. Ataupun yang jadi imam tu anak dia baca Al-Quran juzuk ketiga, dia tersekat-sekat, mak dia pula teringat, mak dia pun tegurlah, tak ada masalah. Kalau maksudnya perempuan boleh tegur bacaan imam kalau ada mahram. Tapi kalau yang imam tu bukan mahramnya, tak boleh, hukumnya makruh di sisi para ulama. Senyaplah, tepuk tangan ke, ataupun kalau imam tu terlupa tepuk tangan, dia tak boleh sebut subhanallah. Tapi kalau nak tegur sesama mahram ataupun yang halal baginya seperti suami, tidak menjadi masalah, boleh saja. Ya. Okey. Okey, Assalamualaikum daripada Farid Zainal. Assalamualaikum Ustaz. Maaf soalan saya luar konteks, tak apa. Mengenai ujian COVID-19 dilakukan ketika puasa, adakah batal puasa? COVID-19 yang masuk tu kan, batal di sisi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata batal, ikut kaedah mazhab Syafi'i melepasi rongga terbuka. Ya, bagi saya ini pendapat yang kata-kata tak apalah, kita batas sekali sehari je. Ya, dan sehari, dan kita qada lah selepas solat, selepas Ramadan, bila-bila boleh qada. Maksudnya kita berbuka puasa, maksudnya batal puasa dalam keadaan uzur. Tapi kalau pendapat mazhab Maliki, tak batal. Itu serahlah. Tapi bagi saya, kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i, yang test tu batal lah. Ya. Tapi fatwa negeri Sarawak, dia ambil pendapat mazhab Maliki, maksudnya tak batal. Ya. Wallahu alam. Okey, daripada Jack, maaf bertanya Ustaz, bolehkah derma Ustaz walaupun RM setiap hari RM1? Boleh, tak ada masalah. Ya, tuan-tuan, nak derma satu hari RM1. Dia nak derma RM30 sekali, tak mampu, dia satu hari RM1. Boleh. Tuan-tuan, hari-hari sedekah, masukkan dalam tabung yayasan bina yayasan Bina Ihsan Malaysia. Masuk satu RM1. Tak apa, tetap diterima tuan-tuan. Boleh. Sedikit pun tak apa. Dalam hadis kan Nabi kata ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Nabi kata lindungilah diri kamu, bertakwalah kamu, takutlah kamu akan api neraka, ataupun jauhilah kamu daripada api neraka walaupun separuh tamar. Maksudnya kalau tak mampu nak sedekah sebiji tamar, setengah tamar pun jadilah. Ini maksudnya lah, kalau tak mampu nak sedekah RM10, RM5. Kalau tak mampu RM5, RM1 pun jadilah tuan-tuan. Nampak tu? So masuk dalam tabung YBIM, Yayasan Bina Ihsan,
Malaysia. Walaupun RM1 tuan-tuan. Tapi janganlah dalam poket ada 30,000 dia derma RM1 juga. Janganlah macam tu melampau namanya. Itu kedekut. Apa? Haji Bakhil nama dia. Ya. Baik. Okey. Ada soalan lagi tak? Tengok. Ada soalan. Oh, Jack ni banyak tanya soalan ni. Kena belanja teh tarik lepas ni. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya. Kita buat tarawih 8 rakaat kemudian witir ikut jemaah. Kemudian bangun tengah malam lengkapkan sampai 20 rakaat. Boleh, tak ada masalah. Kita buat 8, lepas tu semayang bersama dengan imam 3 rakaat, dapat pahala. Nabi kata kalau solat malam bersama dengan imam sampai imam tu balik, dah tak ada solat lagi dah. Malam tu kita dapat pahala seolah-olah kita qiyamul lail sepanjang malam. Daripada 7 maghrib tu sampai subuh. Bayangkan 7 sampai 6 tak berhenti solat kalau kita buat cara macam ni. Ya, dah lah dapat pahala seolah-olah mendirikan solat setiap malam. Tambah lagi pukul 3, pukul 4 bangun tahajud lagi. Tambah lagi penuhkan 20 rakaat. Allahu Akbar, besar pahala, no problem. Kedua, adakah dibenarkan solat 1 rakaat dulu kemudian 2 rakaat? Boleh, tak ada masalah, tapi lebih afdal 2 1. Ya. Ketiga, bagaimana cara menggenapkan witir seperti Sayyidina Uthman lakukan? Okey, buat 1 rakaat dulu niat untuk melengkapkan witir, iaitu lengkapkan yang 3 rakaat yang lalu tu. Ya, kemudian dah habis lengkapkan dia, kita buat 3 rakaat yang baru ataupun 5 rakaat yang baru ataupun 9 rakaat yang baru. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu. Terus menyokong ya Yayasan Bina Ihsan Malaysia tuan-tuan dengan menderma dan like dan memberi derma sebanyak mungkin, semampu mungkin. Yayasan Buni Ihsan Malaysia, bukan Bini Ihsan ya. Ni ada link semua ni, tinggal masuk saja. Okey, ada soalan lain tak? Okey. Ada soalan terbaru lah, menambah soalan bagaimana nak dapat fadilat iktikaf khususnya 10 malam terakhir dengan bertaklid mazhab lain musim COVID-19. Dia kena kat masjid juga tuan-tuan ya. Tapi kalau kita tak dapat beriktikaf kat masjid sebab COVID-19, ya, sebab apa saya nak ingatkan, ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, man marida au safara kataballahu lahu ajran muqiman sahihan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan bahawa sesiapa yang sakit dan sesiapa yang musafir, orang yang sakit, orang yang musafir tak dapat solat berjemaah. Orang sakit tak dapat berjemaah, duduk sorang-sorang kat rumah sembahyang. Dan orang musafir, zaman dulu mana ada RNR. So dalam musafir, sorang-sorang musafir, solat sorang-sorang dekat tepi jalan. Ya. Jadi orang ni dah biasa solat berjemaah tapi terhalang untuk solat berjemaah disebabkan keuzuran. Dan mereka kedua-dua ni tak dapat solat berjemaah. Ni bukan pilihan mereka tapi disebabkan keuzuran. Namun sebab kebiasaan mereka solat berjemaah, maka walaupun orang sakit itu solat bersendirian di dalam rumah, tetap Allah bagi dia pahala seolah-olah dia mendirikan solat di masjid walaupun dia solat kat rumah. Dan orang yang musafir tak dapat solat berjemaah dekat masjid disebabkan keuzuran musafir, tetap juga Allah bagi dia pahala seolah-olah dia pergi solat dekat masjid. Sebiji tak ada berkurangan sedikit pun. Sama juga tuan-tuan yang kita sudah beriktikaf 10 malam terakhir, tiba-tiba terhalang dengan COVID-19 ni. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan niat Allah tak dapat, tetap juga kalau kita bermalam dekat rumah, insya-Allah tetap juga Allah bagi pahala seolah-olah kita beriktikaf dekat masjid, berdasarkan kiaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas ya. Baik, cahaya ketenangan. Assalamualaikum Ustaz. Saya sayang Ustaz. Saya pun sayang pada semua sekali. Jack Said Abdul saya sayang, Ustaz Fidel Razi pun saya sayang. Tadi gurau-gurau jadi ustaz, jangan marah ya. Baik, ada soalan dia kata, Ustaz, ada satu soalan. Mohon dibantu penjelasannya. InsyaAllah kalau saya mampu, kerana saya insan yang baru mendekatkan diri pada Allah. Alhamdulillah, hidayah Allah. Bagus-bagus. Tahniah. Dengan mendirikan solat. Alhamdulillah, bagus. Ya. Baik. Ya. Selepas saya tahiyat akhir dan salam, saya terfikir semula, adakah saya lupa untuk niat solat maghrib 3 rakaat ataupun lupa dengan niat, dan akhirnya saya membuat keputusan untuk solat semula. Ya. Wah, dia hilang pula soalan dia ni. Dia kata macam ni, ya. Okey, doakan saya Ustaz agar saya tidak lalai. InsyaAllah saya doakan semoga terus mendapat hidayah dan terus berjalan dalam berada di jalan hijrah insyaAllah. Dan doakan saya sekali. Ya. Maksudnya Allah hilang pula soalan tu, macam mana ni? Okey. Soalan saya pernah solat sendirian, solat maghrib 3 rakaat. Selepas saya azan dan qomat, saya mungkin tidak khusyuk dengan solat. Selepas saya tahiyat akhir, saya salam. Selepas tahiyat akhir dan salam,
saya terfikir semula, adakah saya lupa untuk niat solat maghrib dan saya lupa dengan niat. Dan akhirnya saya membuat keputusan untuk solat semula. Baik, kalau orang tu was-was sama ada dia berniat ataupun tidak. Ya. Baik pada hukum asalnya dia biasa berniat tak? Kalau dia biasa berniat, maksudnya hukum asalnya memang dia berniat. Maksudnya selepas habis solat, ya, katakanlah dia dah tak pasti ada niat atau tidak, tapi dia ambil keyakinan biasanya dia akan melakukan niat. Tapi kalau sangkaannya lebih bahawa kemungkinan besar dia aku tak niat, maka tak sah solatnya, dia kena wuduk. Dia kena solat semula. Tapi kalau sekadar was-was tak pasti ikut hukum asal, maka dia berniat. Okey. Baik. Okey, apakah hukum membayar zakat fitrah tanpa akad? Contoh secara online sah. Akad bayar zakat secara online sah. Sebab apa? Zakat fitrah tak ada disyaratkan akad seperti akad nikah. Ya. Zakat fitrah ataupun zakat harta ke zakat pertanian ke apa semua tidak ada menjadi syarat wajib mesti akad. Cukup dengan niat saja. Ketika masuk tabung tu cukup niat aku bayar zakat fitrah untuk diri aku dan tanggungan aku. Sudah memadai. Ya, sebab apa dalam kitab fiqh pun tak ada sebut zakat fitrah mesti ada akad. Aku ni akad bersalam tidak. Ya, digalakkan saja. Kalau tak ada akad tetap sah juga, maka jangan takut bayar zakat fitrah secara online tetap sah. Ya. Baik. Okey. InsyaAllah ada soalan. Syuk lagi apa? Okey lagi. Okey. Jangan tak tidur Ustaz Firdaus. Kita gurau-gurau aja, janganlah macam tu. Ya, doakan saya Ustaz Firdaus Ar-Razi. Ya. Saya pernah bertemu dengan almarhum ayah kepada Ustaz Firdaus Ar-Razi semasa saya tu kerja kat TV Al Hijrah. Masa tu bertugas dekat Jabatan Agama Islam Kedah. Ya, ni ayah pun ustaz juga, alim juga, orang alim juga. Bapa kepada Ustaz Firdaus Ar-Razi ni. Ya, saya pernah bertemu 2-3 kali, pernah bertemu juga. Masya-Allah. Ya. Okey, dah tak ada soalan lagi dah. Ya, soalan sudah memadai, sudah mencukupi. Ya. InsyaAllah kita bertemu pada sesi yang akan datang. Kita akan sambung juga bab berkaitan dengan solat sunat yang lain-lainnya, insyaAllah. Baik, setakat itu saja. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya minta yang terakhir, terus bagi sokongan kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Tolong menderma tuan-tuan, dan promosikan Yayasan Budi Ihsan ni pada kawan-kawan kita. Kalau tuan-tuan ada kenal tycoon orang kaya ni, tolong tuan, ni ustaz saya kata minta ini link Yayasan Budi Ihsan Malaysia, Datuk tolonglah sedekah bagi 10,000 kat Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Masalahnya kan, jumpa orang kaya businessman nak berkat harta tu, maka sedekahlah masuk akaun dalam Yayasan Budi Ihsan Malaysia supaya dapat kita linkkan penuh, rupaya lebih ramai lagi asnaf ini dapat dibantu. Dijamin dibantu oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Namun tertakluk pada kutipan yang banyak. Lagi banyak Yayasan Budi Ihsan kutip duit, lagi banyaklah dapat bantu tuan. Ayuh kita tolong bantu Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk menolong saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan, ya. Minta maaf, terima kasih banyak-banyak kerana sudi melayan karinah celoteh saya yang tidak seberapa pada malam ini. Terima kasih kerana sudi mendengar walaupun tak berapa menarik dan sebagainya. Dan terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia kerana sudi menaja, ya, ceramah pada malam ini. Dan terima kasih banyak kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia kerana memberi bantuan yang sangat besar, bakti besar kepada asnaf-asnaf seluruh negara, yang mana bakti Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini hanya Allah saja yang membantu. Dan terima kasih kepada mereka yang berderma. Tanpa derma tuan-tuan, mungkin perjalanan Yayasan Budi Ihsan Malaysia tu mungkin agak terbantu. Jadi dengan ada bantuan tuan-tuan ni, kita kerja sama-sama, ya, alhamdulillah dapat diselenggarakan dengan baik dan sempurna, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setakat itu saja. Mohon maaf salah silap, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.